3.2 Hukum Kepler. Objektif pembelajaran. Pada akhir PTPC, pelajar dapat menyatakan hukum Kepler 1, 2 dan 3. Melakarkan bentuk elips berdasarkan konsep three focus ellipse dengan menggunakan penang dan pensel. Ketiga, merumuskan hukum Kepler 3. T kuasa 2 berkadar langsung dengan R kuasa 3. Semasa tingkatan 3, kamu sudah belajar tentang perkembangan dalam astronomi. Kita lihatkan sejarah model sistem suria. Mengikut Ptolemy, sistem suria adalah model geosentrik. Apakah yang dimaksudkan dengan geosentrik? Geo bermaksudnya bumi, sentrik bermaksudnya berpusat. Bermaksudnya dalam model ini, bumi berada pada pusat sistem suria. Kemudian, Copernicus menyatakan sistem suria adalah merupakan model heliocentrik. Apakah yang dimaksudkan dengan heliocentrik? Helio bermaksudnya matahari. Sentrik bermaksudnya berpusat. Matahari berada pada pusat sistem suria. Orbit adalah merupakan orbit yang membulat. Mengikut Kepler, sistem suria merupakan model heliocentrik juga. Tetapi matahari pada titik fokus sebenarnya pada orbit yang berbentuk elips, bukan berbentuk membulat. Kemudian sudah ada hukum Kepler 1, 2 dan 3. Mengikut hukum Kepler pertama, orbit bagi setiap planet adalah elips. Ini adalah bentuk elips dengan matahari berada di satu daripada fokusnya. Aktiviti 3.11, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 96. Bahagian ini buatkan di dalam buku latihan. Tujuan aktiviti ini adalah untuk melakarkan bentuk elips berdasarkan konsep three focus ellipse. Sekarang cikgu nak kamu melakar mengikut apa yang cikgu tunjukkan kemudian. Sekarang kita nak lakukan aktiviti 3.11 di buku teks anda, muka surat 96. Okay, jadi sekarang kita nak melakarkan bentuk elips. Okay, sebelum ni kamu perlu ada selai kertas A4 seperti ini. Okay, kamu boleh cetakkan kertas seperti ini pada template aktiviti 3.11. Atau kamu boleh rujuk kepada Google Classroom. Cikgu sudah lampirkan di dalam Google Classroom. Okay, kalau kamu tak ada printer, tak apa, kamu boleh lukiskan saja gambar raja seperti ini. Okay, sekarang kamu perlukan selai kertas A4 yang sudah ada 2 titik dan 1 pangkal seperti ini. Dan kalau kamu tak ada board yang seperti ini, kamu boleh gunakan apa-apa kertas yang tebal. Kalau kamu tak ada, boleh gunakan surat khabar lama yang tebal, boleh lampirkan di bawah. Okay, kemudian kamu letakkan kertas A4 ini di atas seperti ini. Okay, kemudian kamu nampak ada 2 tanda
pangkal di sini, kamu perlukan 2 paku payung. Okey, jadi kamu tekankan di tempat yang pangkal ini. Okey, kemudian kamu perlu gunakan penang seperti ini. Kalau tak ada penang, kamu carikan tali ke apa-apa yang sesuai. Okey, kemudian kamu guntingkan panjang lebih kurang seperti ini. Okey, lebih panjang sikit daripada 2 titik ini. Okey, tapi cikgu nak senang, cikgu ikatkan dululah. Ikatkan pada paku payung. Kalau kamu tak ada paku payung seperti ini, kamu boleh gunakan apa-apa bahan yang boleh bagi anda ikatkan penang. Atau kamu nak gunakan paku biasa tu pun boleh. Okey, so ikatkan. Okey, kemudian kamu guntingkan lebih panjang sikit supaya senang nak ikat. Tapi jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nanti tak muat nak melukiskan ellipse. Ikat dengan lebih ketat lah supaya tak longgar keluar. Okey, sudah seperti ini. Okey, sudah ada paku payung, kemudian diikatkan dengan satu tali seperti ini. Okey, kalau tak ada paku payung, kamu gunakan apa-apa saja yang sesuai supaya boleh sangkutkan penang. Okey, atau gunakan asalkan boleh sangkut, gunakan pen ke, panggil seorang tolong yang pegang ke, apa-apalah. Okey, kemudian gunakan pensel. Okey, kemudian tarikkan dengan lebih ketat. Okey, boleh nampak lebih jelas seperti ini. Tarikkan dengan lebih ketat. Semasa tarik ketat, kamu buatkan satu ellipse. Buatkan sampai dia membentukkan satu ellipse. Kamu akan bentuk satu ellipse seperti ini. Okey, kalau ada bahagian yang sebab tadi penang ini ada sangkut, jadi tepi yang tak licin tu kamu boleh betulkan lah. Aku padamkan yang tepi yang tak licin ini. Okey, sekarang boleh tangkarkan paku payung dan penang. Okey, kamu akan lihat nampak seperti ini. Okey, sekarang cikgu tandakan. Okey, yang di bahagian salah satu titik kamu tandakan ini sebagai matahari. Ini adalah matahari. Ini adalah matahari. Kamu boleh labelkan di sini matahari. Kemudian
Kemudian di bahagian luar, ini adalah merupakan orbit, okey, untuk planet. Okey, di mana matahari pada tengah. Jadi di orbit sini kamu lukiskan, cikgu gunakan pen biru. Okey, ini adalah planet. Okey, kamu labelkan ini sebagai planet. Okey, kemudian yang garisan ini yang lebih pendek ini kita namakan ini sebagai paksi minor. Yang lebih panjang ini kita namakan sebagai paksi major. Okey. Jadi kamu sepatutnya lengkap gambar raja seperti ini. Sekarang sepatutnya kamu sudah siap melakarkan orbit yang berbentuk elips seperti ini. Apakah yang dimaksudkan dengan three focus? Three focus bermaksudnya ada dua titik fokus seperti ini. Ada F1 dan F2 merupakan titik fokus untuk elips ini. Okay, tadi kamu sudah labelkan paksi minor. Apakah yang dimaksudkan dengan paksi minor? Ialah paksi yang lebih pendek daripada paksi major. Di mana paksi major adalah lebih panjang daripada paksi minor. Dua ini kamu pun tuliskan pada lakaran anda. Okey, kamu boleh lihat di sini mengikutkan model heliocentric. Matahari pada titik fokusnya. Okay, planet-planet dalam sistem suria mempunyai orbit yang berbentuk elips. Ini adalah bentuk elips. Matahari sentiasa berada di satu fokus bagi elips itu. Ini adalah, kamu nampakkan contoh di sini, ialah matahari berada di satu fokus untuk elips ini. Kebanyakan orbit planet dalam sistem suria mempunyai paksi major yang hampir sama panjang dengan paksi minor. Jadi kamu akan nampak orbit sebenarnya adalah hampir membulat. Jadi selepas ni kita akan anggapkan bahawa semua planet-planet membuatkan gerakan membulat mengeliling matahari. Lakaran kamu tadi boleh tampakkan di dalam buku latihan. Kemudian bahagian perbincangan ini juga buatkan di dalam buku latihan. Okey, nombor 1. Namakan bentuk orbit yang dipunyai oleh planet-planet dalam sistem suria. Jadi apakah bentuk orbit untuk planet dalam sistem suria? Okey, jawapannya ialah elips. Okey, nombor 2. Huraikan bagaimanakah jarak di antara bumi dengan matahari berubah apabila bumi membuat satu orbit lengkap mengeliling matahari. Bermaksudnya, semasa bumi membuatkan satu orbit lengkap mengeliling matahari, okey, bagaimana jarak bumi dengan matahari ini berubah? Okey, kamu boleh lihat di sini semasa bumi mengeliling matahari. Jarak di antara matahari dengan bumi selalunya berubah. Okey, semasa di paksi major jarak adalah maksimum. Jadi jawapannya ialah jarak semakin jauh pada salah satu hujung paksi major. Okey, semasa bumi berada di paksi major di sini, jarak di antara matahari dengan bumi adalah paling jauh sekali. Nombor 3. Bagaimana bentuk orbit bumi jika paksi major hampir sama dengan paksi minor? Bermaksudnya, kalau paksi major hampir sama panjang dengan paksi minor,
Apakah bentuk orbit tersebut? Bentuk orbit adalah bentuk hampir bulat. Selalunya matahari dirujukkan sebagai titik fokus. Okay, katakan ini adalah merupakan satu orbit yang berbentuk hampir membulat. Jadi kalau kita nak mengkirakan jejari orbit ini dari pusat sehingga ke orbit sini, jadi kita kena ambilkan nilai purata bagi jarak di antara planet dengan matahari. Okay, kita ambilkan semua jarak di antara matahari dengan planet. Okay, kemudian kita ambilkan nilai purata. Kemudian hukum Kepler kedua. Hukum Kepler kedua menyatakan bahawa garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencangkupi luas yang sama dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Okay, semasa planet ini bergerak dalam orbitnya mengeliling matahari dalam selang masa yang sama. Okay, dari A ke B adalah masa yang sama dari C ke D. Dua bahagian yang berwarna biru ini adalah mencangkupi luas yang sama. Jika sebuah planet mengambil masa yang sama untuk bergerak dari A ke B dan C ke D, maksudnya masa dari A ke B sama dengan masa C ke D. Jadi luas di kawasan AFB ini, sebab A ke B masa sama dengan C ke D, jadi luas di dua kawasan sini adalah sama. Tapi kamu lihat di sini, jarak AB lebih jauh daripada jarak CD. Kamu nampak di sini, jarak AB adalah lebih jauh daripada jarak CD. Kamu boleh nampak dengan mata kamu sendiri. Jadi kalau jarak lebih jauh tetapi ini bergerak dalam masa yang sama, bermaksudnya bahagian A ke B ini, laju AB ini adalah lebih tinggi daripada CD. Kenapa kata sedemikian? Sebab jarak lebih jauh tapi masa yang sama, bermaksudnya planet bergerak lebih laju di bahagian A ke B. Dengan sedemikian, laju linear AB lebih tinggi daripada laju linear CD. Kemudian hukum Kepler ketiga. Hukum Kepler ketiga menyatakan bahawa kuasa 2 tempoh orbit planet, iaitu T kuasa 2, tempoh T kuasa 2 adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbitnya. Jejari orbit R kuasa 3. Jadi, planet yang lebih jauh daripada matahari, kalau lebih jauh daripada matahari, dia akan ambil masa yang lebih lama untuk melengkapkan satu orbit mengeliling matahari. Kamu fikirkan, kalau lebih jauh, maksudnya orbit dia lebih besar. Kalau orbitnya lebih besar, mesti ambil masa yang lebih lama untuk melengkapkan satu orbit yang lengkap. Merumuskan hukum Kepler ketiga. Hukum Kepler ketiga boleh dirumuskan menggunakan hukum kegravitian semesta Newton. Ini yang kamu belajar dalam unit 3.1 dan konsep gerakan membulat. Okey. Hukum Kepler ketiga boleh dirumus dengan menggunakan hukum kegravitian semesta Newton dan konsep gerakan membulat. Apakah yang dimaksudkan dengan hukum kegravitian semesta Newton? Saya harap kamu masih ingat lagi, iaitu F sama dengan G, jisim matahari, jisim planet
per R kuasa 2 jejari orbit, iaitu jarak di antara planet dengan matahari. Kemudian konsep gerakan membulat, iaitu daya memusat, iaitu F sama dengan mv kuasa 2 per R. Menggunakan dua rumus ini, kita nak menerbitkan hubungan antara tempo dengan jejari orbit, iaitu T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3 berkadar terus. Ini adalah hukum Kepler yang ketiga. Tapi kamu menerbitkan hubungan antara tempo dengan jejari orbit, kamu kena angkatkan bahawa orbit planet adalah membulat seperti ini, membulat. Walaupun sebenarnya orbit bukan membulat, ialah berbentuk elips, tetapi kebiasaannya paksi major dengan paksi minor adalah hampir sama. Jadi kita angkatkan bahawa orbit planet adalah membulat. Jadi planet melakukan gerakan membulat mengeliling matahari dan daya memusat yang bertindak supaya planet melakukan gerakan membulat mengeliling matahari adalah daya tarikan antara matahari dengan planet, iaitu F sama dengan G M besar small m per R kuasa 2. Planet melakukan gerakan membulat mengeliling matahari. Daya memusat yang bertindak ialah daya graviti antara matahari dengan planet itu. Jadi daya memusat adalah sama dengan daya graviti. Daya memusat sama dengan mv kuasa 2 per R. Ini sama dengan daya graviti, iaitu G sisim matahari sisim planet small m per R kuasa 2. Jadi sekarang cikgu nak ringkaskan. Jadi M dua-dua belah ada M, cikgu potong. Kemudian sini ada 1R, ini ada 2R. Jadi ini potong, jadi tinggal 1R sahaja. Jadi akhirnya V kuasa 2 sama dengan G M per R. Sekarang kita nak lihat apakah V tersebut. V adalah laju linear planet, iaitu V. Jadi pakai mana tapak V ialah jarak yang dilalui dalam satu orbit lengkap. Bahagikan dengan tempo orbit. Kamu masih ingat lagi tak, semasa bab 2 kamu sudah belajar kalau nak kirakan laju, maksudnya lah jarak bahagikan dengan masa. Jadi sekarang kamu lihatkan, kita katakan orbit adalah berbentuk membulat, matahari di pusat. Jadi ada satu planet yang bergerak mengeliling matahari. Jadi laju linear planet ini ialah kita ambilkan jumlah jarak yang dilalui dalam satu orbit yang lengkap. Jadi kamu kena carikan ini jarak yang dilalui dalam satu orbit yang lengkap. Ini adalah satu bulatan. Ini adalah jejari R. Jadi kalau kamu nak cari jarak yang dalam lintasan ini merupakan perimeter. Orbit ini adalah sama dengan 2 pi R. Kalau nak buatkan satu orbit yang lengkap,
masa yang diperlukan ialah tempoh. Tempoh ialah masa yang diperlukan untuk membuatkan satu orbit yang lengkap. Jadi 2 pi r bahagikan dengan t. Okey, jadi di sini ialah persamaan V kuasa 2 sama dengan GM per R. Ini saya tuliskan ini sebagai persamaan pertama. Okey, V sama dengan 2 pi R per T. Ini sebagai persamaan yang kedua. Tadi kamu sudah dapatkan 2 persamaan. Satu persamaan ialah V kuasa 2 sama dengan G M per R. Ini persamaan yang pertama. Okey, kemudian kedua ialah V sama dengan 2 pi R per T. Okey, ini persamaan yang kedua. Sekarang gantikan 2 ke 1. Gantikan 2 ke 1. Okey. Jadi cikgu tuliskan persamaan yang pertama. Sebab cikgu nak gantikan nombor 1 nombor 2 ke dalam 1. Jadi cikgu gantikan ini. Jadi V digantikan dengan 2 pi R per T kuasa 2 sama dengan GM per R. Jadi kuasa 2 kan bahagian ini. Okay, iaitu 4. 2 kuasa 2 4. Pi kuasa 2. R kuasa 2 per T kuasa 2 sama dengan GM per R. Kemudian cikgu susunkan semua sekali. Okey, cikgu darab silangkan semua. Okey, pindahkan. Okey. Jadi R saya pindahkan ke atas, jadi sini jadi 4 pi kuasa 2. R pindah ke atas 1R 2R, jadi ada R kuasa 3. Okey, kemudian sini T kuasa 2 pindah jadi T kuasa 2 GM. Okey, sekarang cikgu susunkan lagi. Bahagian GM pindahkan ke bawah. Okey, akan dapat okey, 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per GM sama dengan T kuasa 2. Okay, iaitu kita akan dapat T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per GM. Okay, dari sini kamu boleh nampak ialah T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Okey, di mana bahagian ini merupakan pemalar. 4 pi kuasa 2 per GM merupakan pemalar. Pemalar maksudnya nilai adalah tetap. Okay, 4 pi kuasa 2 nilai tetap. G pemalar kegravitian juga tetap. Okay, kemudian cisim matahari juga tetap. Jadi ini adalah merupakan pemalar. Jadi di sini sudah terbitkan satu hubungan antara T kuasa 2 dengan R kuasa 3. Ini adalah hubungan yang dinyatakan di dalam hukum Kepler yang ketiga. Sekarang kita lihatkan sekali lagi tentang hukum Kepler ketiga. Bagaimana kita dapat menetapkan
hubungan antara tempo dengan jejari orbit. Hubungan ini dapat dirumuskan dengan samakan daya memusat iaitu mv kuasa 2 per R dengan daya graviti iaitu Gm besar small m per R kuasa 2. Samakan dua persamaan ini. Okay, kemudian gantikan V sama dengan 2 pi R per T. Jadi kamu akan dapatkan T kuasa 2 berkadar terus dengan A kuasa 3. Okay, di mana bahagian ini merupakan pemala. Okay, pemala bermaksudnya sesuatu nilai yang tetap yang tidak akan berubah. Jadi yang berubah ialah T dengan R sahaja. Menyelesaikan masalah menggunakan rumus hukum Kepler ketiga. Jadi dari hukum Kepler ketiga, hubungan antara tempo orbit T dengan jejari orbit ialah T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Jadi yang bahagian yang ini merupakan pemala. Jadi kalau kita bandingkan dua planet dengan tempo yang berbeza, dengan jejari orbit yang berbeza, kita boleh dapatkan satu hubungan seperti ini. Okey, iaitu T1 kuasa 2 per T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 per R2 kuasa 3. Okey, jadi biasa kita gunakan persamaan ini untuk mengkirakan tempo T atau jejari orbit R. Latihan formatif 3.2 muka surat 102 di dalam buku teks anda. Buatkan latihan ini di dalam buku latihan. Buat soalan 1, 2A, 2B, 3A dan 3B. Soalan 1, 2A dan 3A, kamu boleh dapat jawapan daripada penerangan video cikgu ini atau daripada buku teks anda. Soalan nombor 2B ialah merujuk kepada gambar raja 3.32. Kamu kena bandingkan laju linear planet di kedudukan X, Y dan Z. Sebelum kamu bandingkan laju linear, kamu kena bandingkan jarak kedudukan tersebut dari matahari. Jadi kamu tengokkan gambar raja di atas. Mana ada jarak yang paling jauh sekali dari matahari? Jarak dari matahari. Mana satu ada jarak yang paling jauh? Okey, kamu tuliskan di sini. Paling jauh, okey, sederhana, yang paling dekat sekali. Okey, kamu isikan di sini. Apakah huruf yang patut letak di pertama, kedua dan ketiga? Letakkan X, Y atau Z. Kemudian kamu kena bandingkan lagi laju linear. Laju linear, okey, bersama kamu bandingkan mana satu laju linear yang paling cepat, lebih tinggi kepada mana. Okey, mana yang saya bulatkan ini, letakkan huruf X, Y atau Z. Okey, ini sudah selesai untuk soalan 2B.
Soalan 3B, berapakah ketinggian sebuah satelit jika satelit itu dikehendaki mengorbit bumi dengan tempoh 24 jam? Jadi soalan ini juga diberikan maklumat tentang tempoh orbit bulan 27.3 hari, jejari orbit bulan 3.83 darab 10 kuasa 8 meter. Jadi ini soalan yang berkaitan dengan tempoh dengan jejari. Bermaksudnya soalan ini menggunakan hukum Kepler yang ketiga, iaitu T kuasa 2 berkadar terus dengan A kuasa 3. Jadi tadi saya sudah tunjukkan bahawa selalunya kalau ada dua objek mengeliling satu objek yang sama, kita boleh bandingkan tempoh dengan orbit, jadi dapatkan satu persamaan yang baru, iaitu T1 kuasa 2 per T2 kuasa 2 sama dengan A1 kuasa 3 per A2 kuasa 3. Jadi soalan ini kena gunakan persamaan ini untuk selesaikan. Okey, sekarang di sini apakah dua objek yang mengeliling bumi? Okey, iaitu bulan dan satelit. Okey, jadi di sini kita ada maklumat berkaitan dengan tempoh. Tempoh ialah T. Okey, T untuk bulan ialah 27.3 hari. Satelit ialah 24 jam. Jadi semasa kamu nak selesaikan ini, kamu kena tukarkan 24 jam kepada hari. Jadi maksudnya 24 jam sama dengan sehari. Kemudian untuk jejari orbit. Jejari orbit ialah R. Jejari orbit R untuk bulan ialah 3.83 darab 10 kuasa 8 meter. Okey. Jadi apakah jejari orbit untuk satelit ini? Okey. Ini yang kita tak tahu. Jadi ini perlu kita carikan dulu. Okey, jadi kamu boleh gunakan maklumat yang ada di sini untuk selesaikan. Okey, kemudian kamu akan dapat jejari orbit untuk satelit. Tetapi ini masih bukan lagi jawapan yang akhir. Sebab kamu lihatkan di sini, kalau ada satu bumi di sini, okey, satelit di bahagian atas. Okey, satelit ini mengeliling bumi dalam satu orbit yang tempoh orbit adalah 24 jam. Yang kamu dapat nilai R ini ialah dari pusat bumi sehingga satelit ini. Jadi jawapan yang kamu dapat untuk nilai R2 perlu tolak R2 ini ialah R2 di sini. Kamu perlu tolakkan jejari bumi. Jadi berapa jejari bumi? Jejari bumi sama dengan 6.37 darab 10 kuasa 6 meter. Okey. Selepas kamu tolakkan dengan jawapan A2 kamu tolak dengan jejari bumi, kamu akan dapat ketinggian satelit. Okey, iaitu di bahagian ini. Okey, saya harap kamu semua boleh cuba jawab soalan 1, 2 dan 3
Kalau ada soalan boleh message cikgu. Okey. Itu saja untuk unit 3.2. Terima kasih.